بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, para ustaz muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah kita sambung pada malam ini bacaan dan perbincangan kita pada kitab Ar-Rasulul Muallim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pendidik ulung. Baik, dalam menerangkan keistimewaan dan kelebihan Rasul yang mulia ini sebagai seorang maha guru, kuluhuran akhlak serta kesempurnaan baginda dalam semua aspek begitu terserlah. Mengenali sifat yang mulia ini merupakan satu juzuk yang tidak boleh dipisah-pisahkan dari pengetahuan yang sempurna mengenai kepribadian baginda sebagai seorang guru yang mendidik seluruh umat. Berpunca daripada sifat mulia inilah manusia yakin menerima segala ucapan dan hukuman yang dikeluarkan oleh baginda. Malahan mereka berusaha mencontohi segala perilaku baginda yang memberi sentuhan mendalam kepada sanubari. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya, pada malam ni kita masuk kepada tajuk yang baru berkenaan dengan keistimewaan dan kelebihan ya baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata pengarang kitab ini, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, kata dia, ya, dalam melihat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana dalam Rasulullah mendidik para sahabat dan sebagainya, antara perkara yang perlu dilihat bersekali ialah ya kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan sekadar melihat ya metodologi pendekatan ucapan yang dikeluarkan oleh Nabi SAW, tetapi perlu juga melihat kesempurnaan ya peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana selalu kita sebut tuan-tuan sekalian, ya, dalam kehidupan kita hari ini, ya, terkadang bila kita memahami apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu lima taqulun ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu memperkatakan perkara yang kamu tidak buat, dan besar dosa di sisi Allah kamu berkata perkara yang kamu tidak buat. Maka bila Allah Ta'ala memberikan teguran dalam Al-Quran tentang sikap orang-orang beriman, maka tentunya berlaku kepada kita. Agama mana yang tuan-tuan kita pun kenal mereka ini, yang cakapnya lain tapi perilaku perbuatannya lain. Ini yang kita boleh kenal. Sebab itu kadang kita ni kadang nak ajak orang, nak nasihat, nak beri pesanan orang, susah nak terima. Bila kita nak beri pesanan je, orang jawab alamu 2 kali 5 juga.
Mana pribadi kita sendiri itu boleh dipertikaikan. Kita nak suruh orang cakap elok-elok, alah nak suruh mu pun lebih kurang juga. Maknanya pribadi kita tu sendiri kadang dilihat bermasalah, menyukarkan untuk kita menyampaikan dan sebagainya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batang tubuh Nabi itu sendiri, pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri itu penuh kesempurnaan. Yang bila Nabi ajak orang nak pertikai ke atas pribadi tak boleh. Kenapa? Kesempurnaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kena melihat bahawa kesempurnaan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga perlu kita lihat, di samping kita lihat bagaimana pendekatan yang dilakukan. Sebab itu aspek yang seperti ini kalau kita mengaji dalam soal pendidikan di sekolah ke di mana-mana, di samping adanya unsur memberikan kemahiran, kepakaran, kefahaman dalam soal kaedah pengajaran, metodologi pengajaran, diberikan penekanan juga sifat yang mesti ada bagi seorang yang namanya guru. Guru tu kena ada macam mana sifat-sifat yang mesti dia miliki, pribadi dia tu yang macam mana. Sebab apa? Sebab aspek peribadi ini mempengaruhi kepada apa yang dia nak sampaikan. Ini yang kita lihat dalam apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bukan sekadar kata-katanya itu penuh kehebatan, penuh hikmah, tetapi pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sama macam kita lah ni lah. Kadang kalau bercakap ramai orang boleh bercakap belaka, kita kena sentiasa bercakap benar, kita kena berani, kita kena ikhlas, kita kena sanggup berkorban, kena rajin menderma, kita kena begini-begini. Tapi hak bercakap kepada dia, hak paling tak boleh nak laksanakan apa yang dia sebut. Ini juga dia yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam banyak ayat. Atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum. Kamu suruh orang buat benda-benda baik, kamu sendiri tak buat. Kamu lupa kepada diri kamu. Ini dia. Baik. Maka kita perlu melihat kepada kesempurnaan Rasulullah SAW. Dalam hal inilah terdapat hidayah dan idola misali yang perlu dimiliki oleh setiap pendidik untuk dicernakan dalam kehidupan pemikirannya dan tingkah lakunya. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang baik. Kalau kita lihat dalam konteks Nabi sallallahu alaihi wasallam, pribadi Nabi itu sendiri sudah menjadi ilmu untuk diikuti, untuk dipatuhi oleh mereka-mereka yang lain. Maknanya pada batang tubuh Nabi SAW tu dah ada uswah. Maknanya tak perlu Nabi bercakap lagi pun, pada tubuh badan Nabi tu dah ada contoh. Dia dah ada contoh tauladan pada tubuh badan Nabi SAW. Pribadi Nabi, fizikal Nabi itu dah ada contoh. Kita kadang tuan-tuan sekalian yang boleh jadi kita ada pengalaman sama-sama kita apa semua. Kadang kita boleh lihat orang ni, Allah kalau bercakap memang nampak Allah tip-top lah, sempurna lah nampak dia. Tapi bila duduk rapat dengan dia lah, tak payah 2 tahun 5 tahun, kadang bermusafir sekali je baru boleh kenal. Lebih kurang aku juga rupanya. Ni kadang maknanya nak sebut kita ni, kadang personality kita, pribadi kita ini tak seperti mana yang apa yang keluar pada mulut kita. Nak cari kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh Rasulullah SAW tersangat sukar, bahkan boleh katakan susah nak cari, kerana Rasulullah memang terpelihara daripada dosa. Adapun kita ini tidak terpelihara daripada melakukan dosa. Tapi nak sebutnya ialah pengajaran yang berkesan, pengajaran yang bukan sekadar ucapan di mulut, tapi pengajaran yang dipersembahkan melalui contoh tauladan pada pribadinya itu sendiri. Ini yang kita kena belajar. Berkata Imam Abu Hasan Ali Al-Mawardi Al-Basri,
Kata dia, seluruh Nabi dalam memperkatakan kelebihan dan keistimewaan Nabi SAW, kata dia, seluruh Nabi merupakan hamba yang terpilih dan terbaik untuk Allah mentaklifkan mereka agar melaksanakan perintahnya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala menciptakan mereka daripada sebaik-baik unsur kejadian dan memelihara nasab atau keturunan mereka daripada sebarang celaan dan memelihara kedudukan mereka daripada dipertikaikan. Semua jiwa dapat menerima mereka dan sanubari juga turut ikhlas terhadap mereka serta mudah menerima dakwah dan mentaati arahan-arahan mereka. Ini disebut oleh Imam Abdul Hasan Al-Mawardi tentang kelebihan dan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila sebut namanya nabi ataupun rasul, ia adalah suatu pilihan yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau nak diceritanya orang nak cari tak boleh, nak cari kelemahan, nak cari kekurangan, nak cari kesalahan, orang tak boleh nak cari. Sama juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak cari kesalahan memang tak boleh. Ada pun yang timbul kata Nabi gila, pembohong, itu suatu tamahan. Tapi maknanya secara jujur nak kata Nabi ni pernah menipu kau, pernah, tak ada, memang tak ada. Kerana peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tersangat hebat dari semua sudut. Percakapannya cermat, sabarnya, kemudian tawaduknya, banyak sudut yang kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini penuh dengan kesempurnaan yang tidak mungkin nak cari kekurangan, kelemahan dan sebagainya. Ya, akhirnya natijahnya ialah semua dapat menerima apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bukan sekadar sanggup terima, sanggup mati untuk mempertahankan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya petanda-petanda kenabian pada Rasulullah adalah nyata, bukti-buktinya adalah ketara. Sesungguhnya Allah memilih baginda Rasul selepas menyucikannya daripada perkara yang mencemarkan. Maka ternafilah tamahan dan selamatlah daripada mata yang memandang rendah, menghina kepadanya. Akal tidak akan menolaknya dan hati pula tidak menafikannya, dan jiwa juga akan merasa jinak terhadapnya. Baginda sememangnya diciptakan dengan semurni-murni akhlak dan seindah budi pekerti. Ini tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kita lihat pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma dalam soal akhlak ke dalam soal percakapan dan sebagainya. Ya, pernah berlaku penyucian itu dalam bentuk yang disebut dalam kitabnya dibelah dada. Belah dada beberapa kali berlaku, antaranya ialah ketika Nabi usianya masih kanak-kanak lagi, berlaku peristiwa dibelah dada sewaktu Nabi dalam jagaan Halimatus Sa'diyah. Kemudian berlaku juga dibelah dada ini sewaktu Nabi dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj, dibersihkan dan diambil hati Nabi SAW, dibersihkan. Suatu mesej nak sebutnya ialah betapa nak menghadap Allah Subhanahu wa taala hati mesti bersih. Maka dibersihkan dengan cara yang kita baca dalam sirah yang namanya Syaqqus Sadri, peristiwa Syaqqus Sadri itu satu. Dah hak ni kita nak buat memang tak boleh. Hak ni memang kita kata keistimewaan Rasulullah SAW. Mari malaikat membersihkan hati Nabi SAW. Apakah hati Nabi kotor? Tak. Tapi nak tunjuk betapa nak bertemu dengan Allah mesti hati yang bersih, simbolik nak tunjuk ni. Maka kita bila nak jumpa dengan Allah pun sama, mesti dengan hati yang suci bersih. Yang keduanya ialah kita lihat juga dalam penjagaan Nabi SAW ni, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala.
bila dalam kehidupan Nabi SAW ini Allah pelihara Nabi daripada hanyut dengan sifat yang sia-sia, daripada perkara yang tidak berfaedah, berpoya-poya dan sebagainya. Nabi dibersihkan. Ya, bagaimana kita lihat pernah, ya, kalau kita baca sirah Nabi SAW zaman remajanya, pernah ya Nabi nak menyertai program-program hiburan yang ada di tengah bandar Mekah, kan. Pernah Nabi memberikan pesanan kepada kawan dia waktu mengembala kambing, tolong jaga aku nak pergi ke bandar Mekah, nak tengok hiburan. Tapi apa yang berlaku ialah Allah Ta'ala lindungi Nabi. Ya, bila sampai di kawasan tempat hiburan, nanya mari mengantuk. Datang sifat mengantuk. Datang mengantuk, akhirnya Nabi terlena. Dalam nak tengok rancangan hiburan, Nabi terlena. Celak-celak mata dah habis dah. Dalam setengah kitab sebut 2 kali. 2 kali Nabi nak mengikuti apa nama kita kata hiburan anak-anak muda lah. Tapi bagaimana Allah Ta'ala pelihara Nabi, Allah selamatkan Nabi jadi mengantuk. Akhirnya Nabi bersih daripada masuk ya benda-benda yang lara seumpama ini. Macam kita benda-benda seperti ini kadang benda kita boleh buat, jaga kita daripada ya benda-benda yang melalaikan, melarakan. Tapi nak sebutnya ialah ya bagaimana Nabi SAW ini yang dikatakan sebaik-baik kejadian ya bila Allah Ta'ala bersihkan Nabi dalam bentuk syakus sadri itu, juga dalam bentuk bila Nabi nak mengikuti yang namanya hiburan, dibersihkan oleh Allah, diletak hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga yang jadi sempurnanya Nabi, bila Nabi melakukan kesalahan terus datang ya teguran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak sebutnya Nabi ni bila silap Allah Ta'ala terus berikan teguran. Nampak benda-benda yang lara sikit, lalai sikit, Allah Ta'ala dah lindungi awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nak cari sesuatu yang boleh bersifat penghinaan ke tamahan tak boleh. Tu kita kata duk ada juga orang duk tahmah, kata macam-macam, gila lah, pembohong lah. Tu memang dah saja mereka nak memusuhi Islam. Tapi kalau tanya secara jujur, mereka pun mengakui kebenaran Nabi SAW. Ya, kalau kita mengaji sirah Nabi SAW, ya bagaimana mereka mesyuarat, ya golongan-golongan musyrikin ni mereka mesyuarat nak memberikan, meletakkan label apa kepada Rasulullah. Mereka mesyuarat, berkumpul sama-sama, dia bincang. Ya, kita ni nak halang orang daripada mendekati Nabi. Antara yang disebut dalam kitab sirahnya ialah menjelang musim haji, ramai orang akan datang ke Mekah. Maka mereka melihat, oh ini bahaya ni bila orang pakat marikannya jumpa apa nama Rasulullah, jumpa Nabi Muhammad, ini bahaya. Maka kita kena halang. Pastikan kabilah-kabilah Arab yang mari ke Mekah nak menunaikan haji ni, mereka tak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kita nak halang mereka daripada bertemu, mesti nak kena ada alasan. Atas dasar apa, nak kata apa, mereka bincang. Kita nak kata Nabi tak boleh ni, Nabi pembohong, Muhammad ni pembohong. Mereka kata tak boleh, setakat orang kita kenal tak pernah menipu pun dia. Kita nak kata Nabi ni orang gila, tak boleh, jangan bertemu dengan Muhammad ni, dia orang gila. Bincang tak boleh, tak ada nampak rupa orang gila pun. Kalau orang gila dengan pakaiannya berkecamuk dengan rambut kusuk masai dan sebagainya, hak ni tak ada peribadi dia, tak ada rupa tu. Bincang lagi, kita kata dia beginilah, dia tok nujum, dia tok nujum. Mereka jawab pula tak boleh, kalau nak jadi tok nujum, tok apa nama yang namanya tok bomo, nak kena ada kain kuning, kau nak kena ada kerih ke apa, kau nak kena ada benda ni, dia tak ada apa kan. Akhirnya mereka pening nak fikir, nak bagi alasan apa, nak bagi alasan apa. Akhirnya kata dia beginilah, ya kita payah-payah, kita hak nampak boleh nak guna sikit ialah kita nak letak label. Kita kena sebut bahawa Muhammad ni dia tukang sihir.
Sihir kok mana tak ada nampak pula barang-barang alatan sihir apa semua tak ada dak. Dia sihir cara pelik sikit. Sihir cara mana? Sihir dalam bentuk ucapan. Siapa dengar aja ucapan dia akan terpengaruh. Sebab tu kita kena pesan jangan jumpa. Kalau jumpa bila dia bercakap memang terpengaruh. Jadi kita nak kata bahawa Muhammad ni sebagai tukang sihir, duk bincang apa dia. Nabi Muhammad ni sebagai tukang sihir, alasannya kata-kata dia tu memang memukau. Jadi kita tak boleh bagi orang. Maknanya nak sebutnya ialah bila kita mengaji balik sirah, penolakan golongan musyrikin terhadap Rasulullah ni penolakan yang dibuat-buat. Dibuat-buat maknanya mereka sendiri tak jumpa pun alasan, kan? Tak jumpa pun alasan. Seperti mana yang kita lihat di permulaan dakwah Nabi, ya, bila Nabi nak menyampaikan dakwah secara terang-terangan, Nabi sebut, wahai tuan-tuan sekalian, kalau aku kata di sebalik lembah sana ada tentera musuh datang nak serang kita, kamu percaya ke? Doa kami percaya, kamu tak pernah bohong. Nabi kata, baik kalau begitu aku nak ijtihad, aku ni Rasulullah, nak ajak kamu kepada Allah Ta'ala. Oh, pembohong apa? Terus kata bohong. Maknanya penolakan mereka bukan kerana mereka mengakui yang Nabi ni bohong tak, tapi lebih kepada suatu alasan yang dibuat-buat. Ada pun kita hari ni, kepada tuan-tuan sekalian, hak kita setengah-setengah hak duk baik learn ni, kan? Learn ni je baiknya zaman sekolah dulu, poteng semua main panjat pagar, kan? Learn ni ahli masjid lah, bagus, kan? Kebanyakan kita learn ni makna nak cari dia tu hak jenis berjuruh daripada zaman tadika, daripada zaman sekolah rendah, sekolah menengah tu biasa susah. Ada, tapi hak ramai-ramainya dia ada perangai-perangai tak comel juga, kan? Saya duk cakap sini pernah kena halau zaman sekolah dulu, zaman sekolah, kan? Masuk lewat sekolah, kan? Sebut ya kisah-kisah lama zaman-zaman jahiliah dulu, kan? Jadi mari sekolah dekat pukul 9. Mari sekolah dekat pukul 9, cikgu disiplin tunggu depan pagar tu. Tu dia tengok kita mari lambat, dia tunjuk. Aku tak saya tengok mukamu sekolah hari ni tu. Dahsyat. Kita pun lari duduk masjid sebelah sekolah tu. Sekolah Arabiah Pasemah dulu. Aduh, Inta nampak cikgu disiplin, tak ada masuk balik tu dia. Nak ayak nakal juga dulunya, kan? Alhamdulillah lah, berkat nakal-nakal tu lah jadi orangnya, bila kena marah, kena tu apa semua, kan? Tapi nak ceritanya kadang hak juruh learning ni boleh jadi dulu tu ada. Ni nak cerita kita ni, maknanya dari sudut kesempurnaan yang bukan bersifat apa nama mutlak, tidak, tetapi kesempurnaan yang kadang ada setengah orang bila pencen baru nak hijrah, baru nak berubah dia, kan? Ada orang yang memang makna nak sebutnya ada dia punya latar belakang kadang dulu dia begini, kemudian dia hijrah, dia taubat, kan? Maknanya bila kita berubah tu alhamdulillah. Tapi kalau orang nak jadi alasan Allah tak usah cakap banyak mu dulu pun, makna kadang orang boleh nak ambil modal nak bangkitkan soal peribadi kita yang tidak elok dan sebagainya. Tapi bila kita study, kita lihat kepada peribadi Nabi, orang tak boleh nak cari kelemahan. Daripada Nabi kecil, zaman kanak-kanak, zaman remaja, tak boleh nak cari kelemahan. Yang peribadi ini kesempurnaan itulah ada tarikan untuk mereka menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita yang saya sebutkan tadi, kadang gitulah, zaman-zaman dulu begini, zaman lain ni dia alhamdulillah berhijrah dan sebagainya. Dan bila sebut soal hijrah inilah, kadang kita boleh jadi cabarannya tak ada apa. Yang saya baca dalam akhbar 2-3 hari lepas, susulan kepada program dalam televisyen yang saya kira tuan-tuan pun tak tengok, saya pun tak tengok, baca dalam akhbar. Programnya namanya Anugerah Bintang Popular, hari Ahad minggu lepas. Antara hak terima anugerah ada seorang artis wanita yang dia dah berubah, berhijrah daripada tak berhijab kepada berhijab, daripada makna tak pakai tudung kepada pakai tudung. Dan hari itunya dia menang sebagai pengacara wanita popular, kalau tak silap saya ni, kan? Nama artis itu Nia Lofa, comel namanya. Jadi
Apa yang berlaku ialah bila dia naik ke pentas, orang lelaki yang ada atas pentas oleh tangan nak bersalam, dia tak bersalam. Dia tak bersalam. Akhirnya dalam media sosial orang pakat kata apa sombong, macam-macam orang tuduh. Ni orang kata cabaran nak menghidupkan apa yang diperintahkan oleh Islam, walhal apa yang dia buat betul lah. Tuhan Islam suruh, mana boleh nak bersalam dengan lelaki yang bukan mahram. Betul dah tu yang dia buat tak bersalam, tapi dia terpaksa terima komen-komen negatif apa semua. Apa sombong tak nak bersalam tu dia. Hak yang komennya pakat jahil belaka, bapak jahil kan. Dia kira sombong. Tak masalah, betul dah tu kalau ikut hukum. Memang mana boleh nak bersalam. Saya teringat apa nama antara ulama besar yang masih hidup lagi lah ni, uzur dah. Dia antara apa nama ulama mazhab Syafi'i yang buat kitab fiqh manhaji, Syekh Mustafa Bura. Dia cerita dalam masalah bersalam, memanglah ada yang pandangan yang kata boleh bersalam, tapi hak kuatnya kata tak boleh. Cuma dia kata begini, kata dia, kalau ada mana-mana ustaz yang mengajar, kata dia boleh bersalam laki perempuan, awak jumpa dia, tanya bini dia duduk mana. Mana bini dia, kita beritahu kita nak bersalam dengan bini dia. Itu dia cara dia kan. Mana tak usah bincang cara ilmiah lah, tak usah duk buka kitab dalil dak kan. Kalau ada ustaz mengajar dak boleh bersalam laki perempuan, kita mari je, ustaz, bini ustaz duk mana kenapa nak bersalam dengan dia kejap. Gila adik tabir tak ada bini saya kalau gitu, beres. Tapi nak biasanya cakap boleh, tapi tak nak bersalam dengan bini dia. Mana boleh bini aku kata. Tahu pun tak boleh kan. Itu bendanya. Jadi ini kadang nak sebut. Jadi kadang setengah-setengah orang bila nak hijrah umpamanya, dia punya cabaran besar kalau yang namanya artis kan. Sama juga yang artis ramai yang hijrah, tapi yang konsisten tu tak ramai. Kenapa dalam dunia dia kan nak boleh apa nama istiqamah dengan cabaran yang macam-macam tu. Kita tengok antara dulu ada legenda rock Malaysia kan. Bila dia Tok Guru Ni Aziz almarhum datang dia punya restoran dia, kalah Tok Guru Tok Lebay, pakai jubah, pakai apa nama jubah, pakai serban. Tapi tak lama jadi hanyut pula dah kan. Jadi makna nak boleh istiqamah ni susah kan. Dan bila berubah sikit, orang kata alah tak salah, aku nak tengok berapa lama mu boleh berubah. Tu kadang cabaran. Makna nak sebut kadang lemahnya kita, kadang bila kita berubah banyak lagi sirah-sirah kita zaman sekolah, zaman remaja kita yang boleh jadi orang boleh ungkit, dan perangai kita ni pula jenis suka mengungkit kan. Kita nak jadi orang baik tak boleh, alah tak sedar jadi orang baik lah, aku kenal mu dulu lagu mana. Ni perangai orang kita, dia suka mengungkit-ungkit. Kadang benda-benda silam dia ungkit lagi. Jadi kita nak berubah, jadi tak ada peluang nak berubah. Alah tak salah, aku kenal sangat mu 20 tahun dulu begini. Tu tak usah cerita lah 20 tahun dulu, kita cerita hak lain ni. Tapi dok orang kita dia kira nak ungkit lagi. Alah aku kenal mu dulu begini. Baik. Jadi bila nak cari Nabi SAW ni, nak cari mana-mana ruang, memang tak jumpa. Selamat Nabi SAW dari sebaran tomahan. Selamat Nabi SAW daripada perkara-perkara yang orang boleh nak rendahkan Nabi, nak hina Nabi dan sebagainya. Baginda sememangnya diciptakan dengan semurni-murni akhlak dan seindah-indah budi pekerti. Kepribadian baginda SAW melayakkannya mendapat kedudukan yang paling tinggi, kerana Allah merupakan asas yang membawa kepada kedudukan yang selayaknya dan dijauhi daripada berlawanan dengannya. Tidak ada satu kedudukan pun di alam maya ini yang lebih tinggi daripada taraf kenabian yang merupakan duta antara Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Pangkat azan.
Baik, kita sambung sikit lagi. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang kita sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikurniakan pangkat kenabian, dan pangkat kenabian ini adalah suatu pangkat yang merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukannya suatu pangkat lantikan daripada manusia. Ini yang kita kena faham. Dan bila Allah lantik, Allah Ta'ala tidak lantik pandai-pandai Allah. Tentulah Allah Ta'ala lantik orang-orang yang menjadi pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kriteria-kriteria yang dimiliki khususnya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru tidak ada yang mampu menyaingi kepribadian Rasulullah SAW. Mana mungkin orang yang dilantik jadi Nabi oleh Allah, tiba-tiba ada orang lain yang lagi hebat akhlaknya? Tak mungkin berlaku. Mana mungkin orang yang dilantik sebagai Nabi, tiba-tiba ada orang lain yang lagi pemurah, lagi begini, dah. Tak mungkin berlaku. Bila ianya adalah lantikan daripada Allah, maka dialah yang paling sempurna dari sudut kejadian, dari sudut budi pekerti, dari sudut yang pelbagai. Allah Ta'ala sebut, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahawa sesungguhnya wahai Muhammad, engkaulah memiliki akhlak yang sangat mulia. Walaupun kelebihan itu bukanlah suatu mukjizat, kerana kadangkala kelebihan itu turut diperolehi oleh orang lain, namun ia adalah satu tanda mukjizat kenabian. Hal ini disebabkan kelebihan yang sempurna amat jarang berlaku, maka ia seolah-olah seperti suatu mukjizat lantaran sukar untuk diperolehi oleh orang lain. Boleh jadi kadang kita ini, tuan-tuan sekalian, mungkin dari satu sudut kita bagus, tapi boleh jadi kita lemah dari sudut ni. Mungkin dari sudut ni kita alhamdulillah bagus kan? Mungkin kita ni ambil contoh, Allah kalau bab tawaduknya baguslah, kita bab tawaduk, tapi boleh jadinya mari kedekut kan? Orang ni boleh jadi dia ni pemurah kan? Dia ni pemurah, tapi bab mulut pula je ni tak ada break mulutnya, nak cakap nak maki orang. Itu dia. Makna kita ni kadang lebih kat ni, kurang kat ni, lebih kat ni, kurang kat ni. Ni kita kan? Dan saya selalu sebutlah, kadang lemahnya kita juga ialah kadang kita je syok sendiri kan? Rasa sempurna sendiri-sendiri kita, syok sendiri. Tapi bila diberi ruang untuk orang nilai kita, muhasabah kita, barulah kita sedar banyak kelemahan kita. Sebab itu kadang bila duk fikir seorang-seorang, rasa seronok kalau boleh kembali zaman-zaman belajar di universiti dulu. Zaman universiti dulu kadang selalu juga bila kita berpersatuan apa semua, selalu buat yang namanya sesi muhasabah. Sesi muhasabah. Kadang ingat lagi duduk di Masjid UAA itu, hari-hari Khamis malam Jumaat berkumpul dalam 10 orang, 11 orang berkumpul, kita buat giliran. Minggu ni giliran orang ni, minggu depan orang ni, minggu lusa orang ni. Kerja dia ialah mari ramai-ramai, hak yang nak dimuhasabahkan dia kira senyap je. Hak lain lah tegur ni, saya nak tegur awak ni begini, saya nak tegur kamu ni begini. Pakat tegur begitu kan. Kerana kita ni kalau tidak ada ruang seperti itu, dia jadi tegur, dia melentik, alah aku tahulah apa aku buat. Alah, tu dia orang kita ni, dia ni payah kan? Nak tegur orang senang, nak terima teguran susah. Ramai di kalangan kita ni bak nasihat orang nombor satu kan? Tapi orang nasihat dia marah balik, aku tahulah apa aku buat ni kan? Tapi bak nak tegur orang nombor satu dia. Ni kadang dia maknanya kadang kita ni boleh jadi lebih kau ni, kurang kau ni. Allah bak ibadat rajin sungguh, dia bagus bak ibadat kan? Bak ibadat bagus, tapi bila ajak kita, jom kita buat kerja-kerja dakwah sikit, kerja-kerja tegur benda-benda mungkar ke kan?
Tak apa demo lah, kahwin main ikut belakang-belakang je. Maknanya bab ibadat bagus tip-top dia, tapi bab turun padan nak tegur orang, tak mau dia. Jadi kita ni ada lemah, kok ni ada kuat, kok ni ada kurang sikit. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kesempurnaan yang mencakupi semua sudut. Semua sudut. Sebab itu disebut oleh pengarang kitab ini, kesempurnaan Nabi ini juga dianggap sebagai suatu mukjizat daripada Allah. Kenapa? Kerana nak cari orang yang sempurna semua sudut memang susah nak cari itu dia. Kesempurnaan ini akan menimbulkan sifat siddiq, yakni berlaku benar. Sifat siddiq pula akan menyebabkan segala ucapan akan diterima oleh manusia. Justru kelebihan bolehlah dianggap sebahagian daripada tanda-tanda para rasul. Dan manusia secara umum menilai kesempurnaan itu dalam 4 aspek. Yang pertamanya kesempurnaan kejadian, yang kedua kesempurnaan akhlak dan budi pekerti, yang ketiga kesempurnaan tutur bicara, dan yang keempat kesempurnaan amalan dan tindakan. Pengarang kitab ni dia akan menghuraikan kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 4 aspek yang akan dibincangkan nanti, insya-Allah kita akan sambung dalam pertemuan akan datang. Pertamanya kesempurnaan kejadian. Yang keduanya akan dibincangkan kesempurnaan akhlak dan budi pekerti. Yang keempat kesempurnaan tutur bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempatnya ialah kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalan dan tindakan. Ini perbincangan panjang juga ni, insya-Allah kita sambung dalam pertemuan kita akan datang tentang kesempurnaan kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khasnya dari sudut rupa parasnya, tubuh baginda dan sebagainya. InsyaAllah kita sambung. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan mohon untuk sumbangan derma daripada tuan-tuan untuk pembangunan dan pengurusan pusat tarbiyah dan dakwah yang kita wujudkan di Gombak Setia, Dun Gombak Setia. Kita beli satu premis di Taman Samudra. Kita akan bangunkan dia sebagai pusat dakwah dan tarbiyah. Jadi kita perlukan dana untuk pengurusan dan pembangunan. Jadi mohon tuan-tuan yang ada bawa duit dan sebagainya dapat sama-sama untuk menyumbang. Difahamkan tabung diletakkan di tengah tu, boleh masukkan dalam tabung lah untuk pusat tarbiyah dan dakwah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.